Terima kasih kepada Fadil Ustaz Haslin yang telah memberi kesan makan minum yang membawa keberkatan. Saudara sekalian, kadang-kadang kita asyik marah anak kita lupa kepada penyediaan makanan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang kita melihat bagaimana perbelanjaan kita cepat habis. Belanja RM1 kita cepat. Kita lupa daripada sumber datangnya pendapatan itu. Tuan-tuan sekalian, baik, sebelum masuk pusingan yang kedua, saya rasa ada 2 pusingan yang malam ni. Kira pusingan yang terakhir malam ni dan penuh dengan sensasi, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, untuk tuan-tuan sekalian makluman kilang standard halal. Ini penting tuan sekalian. Rumah kita kadang-kadang, rumah saya rasa tak cukup standard halal ya. Rumah taman, rumah murah, orang dulu panggil rumah murah, bayar mahal. Mati tak habis bayar lagi. Tuan-tuan sekalian, baik, kilang makanan standard halal dia begini. Yang pertama tuan sekalian, tidak boleh ada laluan lipas, laluan semut, laba-laba, semua tak boleh. Kilang Ramli tidak boleh, semua itu tidak boleh ada laluan masuk. Sama ada nyamuk, lipas, lalat, laba-laba, tak boleh. Itu satu. Yang kedua, ayam basuhan, ayam ke daging, dia tak banyak, sehari sebulan 500 tan. 500 tan ayam, 500 tan daging. Sehari tak banyak daging dia, 2 juta keping. Betul sekalian? Baik, standar halal macam mana? Supaya tuan-tuan dapat tu gambar tasawur, gambaran ilmu, supaya tuan-tuan balik bina rumah bagi ikut standar halal ini. Tuan-tuan sekalian, air basuhan daging tuan sekalian, ayak yang kita basuh daging yang banyak mana ayak tu dibasuh. Muslimat, tuan ibu, kakak-kakak yang beli ayam seekor, kita basuh ayam sampai cuci, banyak mana ayak kita pakai. Pernah suka? Tak pernah. Oh, hebat orang Matambah. Suka dia bila ayak tak ada, hampa pakai timah, apa orang sedap suka waktu tu. Betul? Macam-macam baju waktu ayak tu ada semua, ni tak suka, ayak tak ada. Kan, pihak berpekalai kata ayak pakai tong. Waktu tu mandi baru suka, 3 cebok sudah. Kan, waktu lagi dia keluar ke atas tu, kan, dia biar macam tu. Baik. Ayak yang kita guna tu sebanyak mana kita guna, kalau kata 500 meter cube sehari, hari ni kata guna banyak tu, dalam tangki tu mesti ada. Kalau guna 500, mesti paling kurang 495 meter cube. 5% dia boleh kurang. Lebih tak boleh. Kurang lebih, mesti problem dia ada kebocoran. Ustaz Aslin masuk tengok kilang. Kita benarkan semua ahli ulama masuk buat lawatan tengok. Ini kilang standard halal. Ayak yang basuh lemak, basuh daging, basuh, dia akan keluar jadi macam ni. Macam ni. Baru boleh lepas ke longkang besar. Kalau tidak, orang taman kot tu lari pindah habis dengan bau lipah, dengan macam-macam, dengan lalat, dengan apa. Tetapi ayak tu dirawat, dipulih sehari semalam. Hari ni punya guna, esok dia kena pulih, dia akan lepas. Baru ayak baru masuk pula. Dia dapat kebenaran alam sekitar, JAS, maka itu layak dipanggil halalan thayyibah. Kilang tu. Kalau tiada sekalian, habis pencemaran berlaku di sungai-sungai. Habis sungai kita, habis berlaku pencemaran. Sebab manusia tidak mementingkan halalan thayyibah. Manusia mementingkan sekadar dia yang bersih, orang lain mudarat dengan kebersihan yang dia perolehi. Dia bersih, tapi orang lain mudarat. Orang lain pindah randah, tak dapat menikmati apa yang ada alam persekitarannya kerana bau busuk dari pembersihan kilang makanan tadi ni. Tuan-tuan sekalian, dia punya ayak dalam kilang dia tak boleh lampai. Kita kan basuh pinggang, basuh singki, basuh lampai, masuklah kan dia bertemu dekat longkang, dekat jamban. Malang lipas buat roadshow. Keluar basuh singki, makan kek kita, dia masuk tidur balik. Pagi esok sarapan, kek babi pula. Kek tai najis kita sendiri. Sebab apa? Sebab tidak ada standar halal. Tuan-tuan. Okey? Tuan-tuan, ini tuan sekalian, apa perlu saya beritahu tuan-tuan? Tuan-tuan bukanlah saham pelaburan pun.
Tapi nak beritahu ini perkongsian ilmu kerana akidah, kerana iman, kerana takwa, kerana keyakinan kita. Inilah hasilnya. Nak pulih ayat water treatment sekalian tak mahal 8 hingga 20 juta ringgit Malaysia. Baru boleh buat standard kilang tu. Kalau tidak, kita lepas semua keluar ayat busuk, ayat berbuih-buih, ayat dengan lemaknya, ayat basuhannya, ayat hitamnya, ayat merahnya. Habis kampung, habis taman bau busuk. Saya pergi ke China, saya dapati China juga mengikut standard halalan ini, halal taibah ni, sehingga dia lepas keluar ayat pun ayat yang cukup bersih, yang putih macam ni, cuma tak gamak nak minum ya. Di Xinjiang, Jinan tu pusat penyembelihan di tengah-tengah bandar Xinjiang. Tengah bandar, kalau hari 1 juta ekor sembelih, tuan-tuan sekalian, banyak mana darah 1 juta ekor, banyak mana ayat kita guna 1 juta ekor, banyak mana longkang penuh dengan macam sungai. Kalau dia hitam, kalau dia busuk, kita sekalian habis jadi kuman, jadi penyakit kepada masyarakat dunia. Kita 3 ekor mak kenuri pun tuang 3 hari 3 minggu tak habis. Bak kenuri masak di rumah, orang pekat balik habis kemah, tak jumpa tulang tak kambuh lagi. Tengok renggau hurung tak habis-habis lagi. Tu kenuri anak cucu dapat dah, rumah tok dah tak selesai lagi. Tuan-tuan, jadi ini perkongsian ilmu. Berkata sekalian, habis tu modal kena besar, modal kena besar. Kan? Tapi kita makan dengan penuh selesa, kita makan dengan penuh yakin. InsyaAllah saya ke India lepas ni buat Ustaz Aslin, nak bawa Ustaz Aslin. Ustaz Aslin sibuk, saya sibuk Semedang, tak mau bawa. Pergi audit penyembelihan lembu, burger daging. InsyaAllah kita akan dapat info-info maklumat yang lebih terbaik kan sekalian. Kerana kita nak makan benda halal, nak makan benda baik, benda yang baik. Baik halal, baik apa kebaikan yang kita dapat? Kalau Ustaz, selama ni kami dapat apa? Kami duk makan kebaikan, kami dapat apa? Apa yang kami perolehi? Ini persoalan yang timbul pada kita ni. Malam ni kita taja ceramah fully support, fully kita sponsor. Bukan suruh tuan-tuan wajib beli daging ramli. No, tidak. Tuan-tuan boleh pilih asalkan dia halal, pilih tuan-tuan sekalian. Kami nak kongsi ilmu hasil kejayaan korporat ini. Dan sekarang tuan sekalian, bukan sekat taja ceramah, kita ada 80 orang anak yatim. Satu negeri, satu mahad tahfiz. Okey, kita jaga. Kemudian mu'allaf, kita membiayai fuqara wal masakin. Daripada hasil jualan perniagaan tadi kan, di bawah parking di bawah Yayasan Al-Muqni Malaysia, saya pengurusi yayasan tu. Kan sekalian, alhamdulillah. Kan kita dapat di Melaka, kita dapat 10 orang, semuanya khususan 8 hingga 12A, anak yatim yang cemerlang pelajarannya, kita beri beasiswa setahun kepada anak-anak ini sekalian. Hasil dari jualan daging, burger Ramli, produk Ramli, nugget sebagainya, hasil itu, zakat itu ditebas sungguh-sungguh sampai ke sasarannya. Alhamdulillah. Ini orang Islam jaga. Baik Ustaz Fauzi, soalan Ustaz Fauzi, apa yang kita perolehi, natijah yang kita akan perolehi? Kita mempertahankan halal ini, kita tolak yang haram, dan apa akhirnya wajah-wajah nilai-nilai murni yang kita semua akan peroleh. Al-Fadhil Ustaz Fauzi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita dapat kalau kita pilih yang halal? Tuan-tuan dan puan-puan, halal haram ini adalah ujian daripada Allah. Allah uji kita je. Halal haram, Allah nak uji kita. Kalau amoy lalu pakai skirt pendek, Allah nak uji kita. Itu benda haram, Allah nak uji kita. Pandang ke tak pandang? Ujian daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila sebut ujian daripada Allah, kita pilih yang halal, kita tolak yang haram. Kalau pilih yang halal itu perintah Allah, pilih juga tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita nak benda haram, kita ingat itu perintah Allah, suruh ambil yang halal, maka kita akan dapat redha Allah. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis baginda, Inna Allaha idza ahabba abdan ibtalahu.
Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bila dia sayang seseorang hamba, Allah akan uji hamba itu. Ujian ni datang tuan-tuan dalam bentuk halal dan haram juga. Allah nak uji kita. Katalah coklat dah ada DNA babi, nak makan ke tak makan, nak makan ke tak makan. Aurat orang pun nak tengok kena tengok, nak tengok kena tengok. Allah uji kita. So siapa yang terima ujian Allah ini, ikut perintah Allah, falahu ridha. Siapa redha dengan peraturan Allah, perintah Allah, pilih juga yang halal, maka dia akan dapat redha Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kesan baik yang pertama, orang yang ambil yang halal, dia dapat redha Allah. Apa lagi tuan-tuan atas dunia tuan-tuan yang kita nak melainkan redha Allah je lah. Kalau kita dapat redha manusia, Allah tak redha, tak guna hidup tuan-tuan. Tapi kalau manusia tak redha dengan kita tapi Allah redha, cukup. Satu. Nombor dua tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Allah tak, Nabi SAW sebut, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah tidak terima melainkan yang baik-baik saja. Tuan-tuan dan puan-puan, ada hadis menyebut, kalau seseorang itu membeli pakaian, katalah jubah, harganya 10 dirham, 9 dirham halal, 1 dirham saja yang haram. Kalau dia pakai jubah tersebut untuk sembahyang, Nabi kata apa? Allah tak terima sembahyang selagi mana dia pakai jubah yang haram, walaupun 1 dirham haram. Nampak tak tuan-tuan? Itu baru jubah yang melekat kat kulit kita. Kita pakai untuk sembahyang, 1 dirham saja yang haram pada jubah ini, Allah tak terima sembahyang kita. Bayangkan yang masuk dalam perut, yang melekat kat kulit pun Tuhan dah tak terima sembahyang kita, yang masuk dalam perut macam mana? Allahu Akbar. Setitih, 1 suap makanan yang haram, 40 hari tak diterima ibadah kita tuan-tuan. Ni yang disebutkan adik-adik ambil dalam loka orang, tak minta izin, air kotak ke, roti ke, pisang ke. Allah bayangkan 40 hari Allah tak terima ibadah kita. 2. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah datang jumpa Nabi SAW, tanya, ya Rasulullah, macam mana nak jadikan doa aku makbul ya Rasulullah? Jawab Nabi, atib mat'amat. Wahai Sa'ad, perelokkanlah makanan kamu, ambil makanan yang halal, yang baik-baik, pasti doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa tuan-tuan dan puan-puan, pastikan darah daging kita daripada makanan yang halal, kecuali yang kita tak tahu. Itu dimaafkan kalau kita tak tahu tuan-tuan. Dah makan dah, tak tahu. Tapi kalau tahu, kita makan juga. Tuan-tuan dan puan-puan, angkatlah tangan macam mana pun, Allah tidak perkenankan doa kita. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW, ya, Nabi menceritakan seorang laki-laki berdebu kusuk masai, pakaiannya berdebu, rambutnya berdebu, datang dari jauh, kemudian angkat tangan berdoa, ya Rab, ya Rab, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan kata Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makan oleh orang lain dengan makanan yang haram. Macam mana nak makbul doa dia? Kesan yang baik, makanan halal, doa kita cepat makbul. Cuma lambat atau cepat tu saja tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Macam ibu-ibu doakan untuk anak-anak kan, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak aku anak yang saleh dan salehah ya Allah. Kalau ibu-ibu makan benda haram, doa ibu-ibu tak naik ke langit. Allah tak nak dengar. Allah reject dia doa tersebut. Sebab itu kena pastikan adik-adik semua nak hafal Quran, nak hafal ilmu. Doa dengan Allah supaya aku ni cepat hafal Quran. InsyaAllah pastikan makanan yang halal saja. Pesan ke ibu-ibu dan ayah-ayah kita, nak bawa makanan, mak, ibu, makanan halal saja.
Ustaz sedih bila tengok orang Islam niaga rokok. Perniagaannya rokok je, dia rokok je. Tepi-tepi jalan, ya Allah, dah rokok tu memang haram. Perniagaannya perniagaan haram, untungnya untung haram. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dan yang keempat, yang akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik dirahmati Allah, kesan baik bila kita pilih yang halal. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Abu Naim, mafhumnya seseorang yang makan selama 40 hari makanan yang halal. Nak beritahu lama tuan-tuan, 40 hari. Dan dalam 40 hari makan yang halal, konsisten, committed, insya-Allah 41, 42, 43 sampailah seumur hidupnya tuan-tuan, dia akan pilih yang halal. Tapi kena mulakan 40 dulu. 40 hari. Siapa yang makan makanan halal 40 hari, Allah campakkan dalam hatinya nur, cahaya. Cahaya hati dia. Ni adik-adik nak menghafal Quran, nak menghafal Quran, Quran itu nur. Nur hati kita pun kena ada nur juga, boleh menangkap. Nur itu dia tangkap nur. Senang nak hafal. Siapa makan makanan halal 40 hari, Allah campakkan, Allah anugerahkan dalam hatinya nur, cahaya. Sekali tengok Quran, lekat. Tengok, lekat. Tengok, lekat. Tengok, lekat. Tak payah hangguk-hangguk macam tadi dah. Tak payah. Itu makrok. Dan kata Nabi SAW lagi, mafhum, sambung hadis tadi, Allah alirkan hikmah. Hikmah itu apa? Kebijaksanaan daripada hatinya pergi kepada lidahnya. Siapa yang makan makanan halal selama 40 hari, Allah campakkan dalam hatinya cahaya, dan Allah alirkan hikmah daripada hatinya pergi kepada lidahnya. Orangnya akan cakap yang baik-baik saja. Kesan makanan yang halal, tengok percakapan dia. Sebab percakapan datang dari hati, yang Allah campakkan dalamnya hikmah, yang ada nur kat situ. Kalau orang tu duk merapu, orang cakap bohong, orang duk cakap benda lara, cakap benda-benda yang batil, maka nampak dah jelas orang ni makan benda-benda yang haram. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, 4 perkara kenapa kita kena pilih makanan yang halal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sehubungan dengan itu, saya mengajak dan menyuruhlah kepada tuan-tuan, generasi lama ataupun generasi baru, adik-adik semua, bila pergi ke kedai, pilih produk orang kita saja. Pilih produk orang Islam saja. Bukan kata dalam coklat dia ada babi, dalam bihun ada babi, dalam kuih tiaw ada babi, dalam minyak ada babi, dalam shampoo ada babi. Macam-macam tuan-tuan. Dalam rumah kita memang dah ada babi dah, cuma tak nampak seekor babi tuan-tuan. Tapi dalam bentuk-bentuk produk tertentu. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan Allah, kita sokong mana-mana usahawan-usahawan Muslim yang keluarkan produk, kita sokong. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita sokong, dia maju, dia bisnes berjaya. Jadi macam ni, dia boleh anjurkan program. Tuan-tuan, sedarkan masyarakat. Kita orang masuk Keningau kan, pendalaman Sabah tu tuan-tuan, hak masih duk makan ulat dalam pokok tu tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, masuk dakwah. Siapa nak pergi dakwah tuan-tuan? Ni Ramadan dah minta bantuan. Kita perlukan seorang imam untuk jadi imam tarawih. Tak pernah kami rasakan salat tarawih berjemaah. No, bukan kata di Afrika Selatan dah. Di Sabah tuan-tuan, di pendalaman Keningau, Sabah tuan-tuan. Kami nak juga raya korban, nak rasa orang bagi lembu korban pada kami. Kami nak buat ibadah korban. No, orang Keningau panggil no. Tuan-tuan, siapa nak bagi tuan-tuan? Bukan kita, ahli koprak yang berjaya, yang ada rasa tanggungjawab. No, orang Islam, aku kena bagi kat dia tuan-tuan. So bila kita support, kita sokong produk dia orang tuan-tuan, bila dah berjaya tuan-tuan, macam-macam boleh buat. Ni tuan-tuan, saya dipahamkan, ini sumbangan hasil orang ramai tuan-tuan. Jadi sebuah madrasah, alhamdulillah, yang pastinya ramai koprak membantu. So kita sokong. Nampak produk orang Islam, bukan kata halal jakin saja tuan-tuan. Tengok, oh, kilang Ustaz Haslim Bahrim, sokong tu tuan-tuan.
tuan-tuan, pengeluarannya Ustaz Aslim Bahrain, sokong. Atau nama manggilnya UHB, Ustaz Haslin Bahrain, bukan Bollywood, Bahrain. Tuan-tuan, kita sokong. Alhamdulillah. Zakat bayar, derma bayar, buat macam ni tuan-tuan, program-program macam ni tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab itu tuan-tuan, akhir khatimah saya pada malam ni, malah sama-sama kita sokong semua produk yang dibawa oleh orang Islam. Ya, termasuklah produk saya, Jus Tok Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Fauzi yang telah beri penjelasan, penerangan, penelitian terhadap sesuatu dan keuntungan, rugi untung, kebaikan yang kita perolehi apabila mana kita mengekalkan semangat dan mengekalkan tanggungjawab kita halal dan kewajipan mempertahankan kesucian Islam itu, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, sebelum Ustaz Asli mengakhiri perbahasan dan penggulungannya pada malam ini, tuan sekalian, saya diminta oleh pihak madrasah untuk membuat sesuatu yang tuan-tuan ingin buat. Tuan-tuan tak sabar-sabar kita ni. Tuan-tuan rasa kalau tak buat benda ni, Allah, tak selesai ceramah kita malam ni. Dan tuan sekalian, insya-Allah dah niat di hati, azam di hati, tengok dah pembangunan yang tersergam indah hasil daripada tuan-tuan. Inilah bekalan kita, harapan kita, teman kita, sahabat kita di alam barzah dan memberati timbang di mizan, insya-Allah di akhirat. Tuan-tuan sekalian, lancar derma malam ini untuk pembangunan Madrasah Nahdah yang kita muliakan, yang kita raikan, yang kita sama-sama nikmati di dalamnya. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan derma jihad, dan insya-Allah tuan-tuan yang bertugas teruskan kutipan derma. Kemudian insya-Allah tabung Mahat Tafih ini penuh. Tuan bayangkan anak-anak ini baca Quran, hafal Al-Quran. Terus sekalian, kita duduk di kubur sejuk ya. Wahai kita bukan bagi banyak mana apa, RM50 malam ni. Wah, bukan banyak mana pun, 200 tak banyak mana. Tuan sekalian, tu dia sejuk tuan sekalian di alam barzah. Dengan orang yang belah saya, orang yang belah Ustaz Asli, orang yang belah Ustaz Fauzi. Tuan sekalian, Allahu Akbar. Saya waktu saya mengaji penanti dulu, ada cikgu tu dia mai jumpa saya bagi duit. Jumpa saya bagi duit. Tuan sekalian, alhamdulillah, la disah kembali ke rahmatullah dah. Tuan sekalian, itu saya di zaman dulu. Ustaz Aslin di Pakistan ada orang tolong dia. Ustaz Fauzi dia lain lah, dia ayah mak dia orang kaya. Mak akhirnya tolong orang lain pula. Tu dia melahirkan Ustaz Fauzi Mustafa, Jus Tok Guru. Tuan sekalian, lepas ni adik-adik yang ada Mahat Tafiz ni tolong jadi guru, tolong jadi ulama kepada anak-anak kami. Tolong jadi murabi kepada cicu cicit kami. Kan? Tolong jadi guru alim besar untuk cucu dan yang akan datang. Untuk hari ini tak apa, Ustaz Mutalik dah ada, Ustaz Fauzi, Ustaz Haslin. Tapi untuk anak kami, cucu kami, masa depan anak-anak kami, saya cukup yakin percaya cucu cicit kita lebih selesa dari zaman kita. Sebab apa? Zaman kita kecil-kecil dulu tak ada Mahat Tafih ni. Ada pun yang Jakin, yang Kuala Lumpur, yang kerajaan negeri ya. Sekarang ni seperti cendawan, tumbuh sana sini banyak tak sekalian. Tapi jangan ni banyak, tapi banyak-banyak habaan mangsurah. Hak ni kita tak maulah. Macam debu-debu yang berterbangan. Tapi lahirkan, lepas ni jumpa mekanik. Dia mekanik tapi dia hafiz. Jumpa pilot dia hafiz, jurutera hafiz, kerja apa? Engineer hafiz, doktor hafiz. Ni bakal-bakal 220 orang ni, hatta lebih ini akan mewakili, memenuhi ADO, DO, pegawai, pengurusi syarikat, pengurusi Petronas, hafiz. Ladak lagi lah, 10 tahun lagi ni budak-budak ada. Tuan sekalian, insya-Allah tuan sekalian, kita akan menemui semua ini. Kalau Allah izinkan kita panjang umur, kita ada Perdana Menteri hafiz. Tuan sekalian, menang pilihan raya, jalan terus. Tuan sekalian, nak menang pilihan bukan payah mana pun. Saya pernah menang dah, saya tahu lah. Nak kalah bukan payah mana pun. Sekelip mata, sepetang lah kalah. Lepas keluar undi pukul 8, pukul 5 tutup undi, kira-kira kalah. Tak bersih, habis. Nak menang, letak ya menang. Tuan sekalian, jadi Perdana Menteri, jadi pegawai besar, yang hafiz. Duit mana? Ni tuan-tuan bagi duit. Malam ni tak buat duit Ustaz Fauzi, bagi gelang.
Kedekut buat apa gelang? Bagi gelang, tulis memo macam Ustaz Aslim kata, tolong pergi gadai Aranu, surat gadai hantar mai kat saya. Tak ada masalah. Pergi tebus. Dah dapat tebusan balik, lancar ceramah, bagi lagi gelang. Bagi semua. Hak mak mentua, hak tok bagi semua. Tu dia tuan sekalian. Lepas tu dapat surat tebus, pergi tebus balik. Boleh tak tahu? Muslimin bagi apa? Bagi jam radio. Bagi semua, kunci kereta bagi semua, naik bas balik. Tu dia. Kita sayang usaha murni Ustaz Muttalib. Maaf tuan sekalian. Alhamdulillah tuan sekalian, itu pelancaran derma kilat. Sekilat pantas pengutip derma selesaikan kerja. Alhamdulillah tuan sekalian, sebagai pergulungannya pada malam ini, sama-samalah kita beri perhatian, lipat gunting, lipat maut, simpul mati malam ni. Kita tak pegang dah jenis babi-babi ni, jenis subah-subah ni, jenis yang tak tahu main makuk mana, yang tak tahu nama Melayu tapi dia tak Melayu, yang diciplak-ciplak nama Islam, yang logo macam masjid. Ini semua tuan sekalian, kita kena berhati-hati. Biar peniaga korporat tunduk dengan permintaan kita. Biar mereka memenuhi tuntutan syariat tuan sekalian. Biar mereka memenuhi seluruh keperluan agama. Tanggungjawab kita beri tekanan kepada produk yang tidak pasti Muslim, produk yang sakat nama Muslim tapi tidak ada Islam, tidak ada syariah, tidak ada nur untuk kita makan telan menjadi makanan harian kita. Tuan-tuan kena desak, tuan-tuan kena tuntut. Tuan-tuanlah antara orang yang pendesak utama menyebabkan hari ini terpancarlah di sana babi, di sini baru. Gila babi pun tak gila macam tu. Tuan-tuan sekalian, jadi Ustaz Aslim masa sejam Ustaz Aslim untuk buat pergulungan pada malamnya. Sahabat Ustaz Aslim dipersilakan. Allahu Akbar. Saya teringat satu nasyid. Nasyid ni nasyid sejak saya dah umur 6 tahun. Satu dia origin nasyid Pupuk Arkam. Tadi kata dia kata apa? Dipukul dipalu sehari-hari, barulah dia sedarkan diri. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Hidup di dunia tiada bererti, akhirat di sana sangatlah rugi. Tu bagi orang duk kira sangat, tu lagu dia. Duduk kubur kira kan, teringat balik rugi. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah engkau wahai Tuhan hang tangguh sat hidup aku biar panjang sikit, la asaddaqan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti aku kan banyak sedekah dan lepas tu pasti aku jadi orang yang soleh. Apa kata Allah? I'm sorry bro, bila dah datang ajal, tak ada ke depan, tak ada ke belakang. Siapa suruh hang tak buat? Hang bukan hang tak tahu. Itulah bagi kita yang duk kira. Ibu-ibu, saya 1988, SPM 1986. 1988 Allahyarham Tu Haji Muhammad Azmi bin Cik Din meninggal dah 8 tahun yang lepas. Dia suruh saya pergi Pakistan. Aslim pergi belajar, pakcik bayang semua. Saya pergi belajar. Sampai sana ada sedikit masalah konteks atau communication. Saya minta tolong Tuan Haji Mustafa yang masih duduk di Fasa 5 Taman Malawati, Ulu Kelang. Dia bayar saya selama 6 tahun, sebulan RM75. Pikir-pikir
Nak minta tolong mak bapak saya pun susah. Saya duduk di pokok senar Kedah pun bukan duit mak bapak saya bagi, duit tu aku duk cari makan. Duk pi basuh baju rumah orang kaya kat kampung saya tu sehari dapat RM1. Tu pun pasal Pak Lang Syahari mengajak Quran, dia cah RM7 sebulan. Bengkak jari tu aku. Nak cekam jari tu aku. Duk kena beris, fab, saya buncak kapak kok. Ni betul, cerita betul. Saya lah ni saya duduk ceramah satu Malaysia, Asia Tenggara dah masuk dah. Cuma tak masuk Indonesia je. Brunei, Singapura, Labuan, Sabah, Sarawak semua. No Keningau, naik bukit sampai tak nampak orang. Apa lembah apa tu? Apa? Banjaran krok-krek apa? Sampai tak nampak Ustaz Pozi duduk sana, hilang terus. Kalau aku duduk jauh lagi hilang sebab gelap. Api tu, ya Allah, pi surau nak sah nutik, lemu penuh. Naik kereta aku tebum nak tampar. Tengok tak lemu, Allah. Tengok adik-adik. Siapa bawa kami? Datuk Ramli Mukni. Tiket kapal terbang, tiket hotel, makan minum semua dia tanggung. Dia ambil duit mana? Duit apa? Tiba-tiba kita pula kurang hajat, duk beli hak Saudi tu. Malam tadi saya ceramah dekat masjid Guak Peru. Guak kapal, Guak Peru. Nanti. Peru. Guak Bot. Pegawai penyelidikan makmal veteriner. Kebetulan. Dia kata apa? Nugget duk makan hak cap yang tu tadi ya. Nugget dia blender lemak aja. Yang kita buat bukan main lemak-lemak. Kemudian burger dia, Ustaz Muzi, dia buat dengan soya. Kemudian abstrak dengan daging. Ramli burger saya tengok sendiri memang daging betul. Harga dia murah sikit je. Patut buat dengan soya biar murah turut. Kita duk tokak kata, duk gigit seronok, duk kulum habis, tangan-tangan sedap. Memang tulis halal, tuan-tuan, tulis halal. Tapi tuan-tuan kena ingat, macam tuan-tuan simpan duit dalam bank. Allah ni payah cerita ni, dia melarat ni kan orang marah kita pula. Senang cerita bank nama Kapiak, apa takkan tak faham mau Pulau Pinang. Bank Cina Kapiak, bank Bak Saleh Kapiak, bank Yahudi memang Kapiak dah. Kita duk pergi simpan. Maybank ada, muamalat ada, bank tanan ada, bank Islam ada, bank rakyat ada, bank persatuan ada, rasa istibrat ada. Gagah pergi simpan. Yang seronok pula sekolah agama pula simpan dekat bank mangkuk tadi ni. Hampa jangan duk tertipu dengan mereka. Dia kata apa? Pihak berkuasa bagi duit untuk masjid-masjid. Tetapi orang lain Islam tak bayar zakat. Dia pun bohong. Bank-bank pun tak bayar zakat, tak bayar cukai. Dia pun tubuh yayasan bank dot. Ustaz tahu lah, Ustaz duduk dengan satu panel sebuah yayasan dengan yang Ustaz jadi baru-baru ni, yang jadi penasihat agama beliau. Sebab duit cukai Ustaz tak pergi ke cukai, masuk ke yayasan. Masa bila kita menterkedarah duit mereka? Mereka dah lah tak bayar zakat. Orang Islam kita sokong pada dia bayar zakat. Ni apa nampak dengan mata kepala hampa ni ke buta kot? Orang buta pun cilik. Orang yang cilik jadi buta. Apakah kita membabi buta? Betul ibu. Saya ceramah habis. InsyaAllah doakan hujung bulan 9 jemputan ke Sydney, Australia. Mungkin bulan 8 ke Manchester dengan Manchester United dengan Liverpool. Kita pergi Jerman, ni sirih cakap. Pergi Jerman, France, gembara dakwah bersama USB. Ada orang korporat usahawan taja. Tahun lepas saya pergi Poland dengan Czech.
Czechoslovakia, bukanlah Czechoslovakia lain dah, dia pecah. Tahun lepas, tahun ni agak masalah sikit, mungkin lepas raya, sebab raya puasa jatuh awal bulan 7, dia dekat sangat kata mereka. Jadi orang yang taja saya tu agak-agak dapat pahala dah. Nampak lah. Orang jenis kepala otak ni, hati tak benar, dia tak ragu-ragu je dia bagi. Sedaplah ustaz tu cakap, kau nak bah pula. Dia sendiri pun tak bagi. Mula mengatakan orang, ustaz gurau je. Saya melawak kat Pahang, saya ingat lagi. Ni dekat apa nama ni? Padang Menora. Makcik tu bagi gelang. Kita kata kat dia, malam tu kutipan tak banyak ustaz, baru 13,000. Ya, saya ceramah dengan tuan empunya madrasah tadi ni. Lalu saya kata gini, makcik-makcik tak bawa duit, buah gelang, buah lah. Mas, orang gelak. Saya tak suruh buah gelang tu, saya kata buah pajak apa? Rahnu. Saya kata, makcik tak bawa duit, buah gelang, ambil kertas tulis. Ustaz pengetua ni, makcik Rogayah binti Jenon. Makcik tak bawa duit, jadi makcik tak lu orang kemas ni, besok makcik bawa 200. Makcik nak tebus balik lah, boleh no. Nombor telefon 01234859. Dia tak mah kawan hantar, Syekh, mari 18,500 ringgit. Pi, dia kata makcik tak minta klaim, bagi terus. Barang kemas makcik pun banyak, tu dia. Pi rumah dia, tu dia. Mah sungguh. Makcik tu ibu tunggal. Ibu tanggal pula. Tengok rumah sewa dia, tanah dia, kedai dia. Bagi tahu lah apa menam, tak apalah saya kalau ada makcik bagi ulok bila. Makcik banyak harta, duit tak banyak simpan. Adalah kalau ni macam mana niat sebuah rumah. Saya pergi ke Mersing kan? Orang tu buat rumah sewa 3 pintu bagi kat Mahat Hafiz. Buat homestay. Ya Allah entah. Ni. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia yakin dia bagi dapat balik. Saya ceramah ni dapat pahala tak dapat bukan kerja tuan-tuan, kerja saya dengan Allah. Tapi saya ceramah buat benda baik. Orang yang meninggal tadi bagi duit, dia dapat pahala tak? Dapat. Sebab itu dia menego sapala Macinda motor pertama komplek di Kuala Lumpur tu sampai lah berjalan maju. Orang Cina kapiak tepuk kepala, lain semua Cina kapiak. Saya kata siapa termasuk join dengan Raja Lawak. Saya ada program dengan Raja Lawak dalam entertainment Jawa. Daripada kumpulan Persik Bikers. Beli barang-barang dengan sekian. Alhamdulillah. Kita kena sebab adik angkat saya bos syarikat tu yang mengaji sekali dengan syarikat Pakistan, bayar zakat setiap tahun. Allah bagi berkat dalam hidup dan perniagaan dia. Cuma kita tak berapa yakin. Beli barang kita bau macam hancur. Sebab tu mi orang Melayu tumbuh sekejap saja. Hot chicken shit, hangat tai lembu, tai lembu tai ayam. Faham tak faham? Mi orang kita buat kek orang Melayu buat dah 5 hari. Lepas tu dia perui. Tak perui? Ni kami dah keluar dah satu produk kalsium buat daripada tulang ikan yang ambil daripada Persatuan Kerupuk Leko Terengganu. Kita ambil 7 tan sehari, beli sekilo 6 kupang. Orang Kerupuk Leko, orang Islam bayar zakat. Tulang yang mereka buang 7 tan sehari itu kita beli, kita buat
kalsium daripada tulang. Dah dapat lulus sirin, dan kita buat tepung tulang tadi sebiji 100% tulang. Kita buat lebih kurang, cuma abstrak dengan pewarna sikit, untuk buat kek boleh tahan, buat biskut boleh tahan 2 tahun 3 tahun. Dapat anugerah emas peringkat antarabangsa, the Gold Medal International bulan 12 baru ni. Dan saya juga sebagai ikon syarikat dalam kumpulan syariah, dalam board syariah di sana. InsyaAllah tuan-tuan boleh buat, sebab Tuan Haji Muhammad ni pi haji dengan saya, bini dia pun ramai, tak macam saya. Nak buat macam mana orang tak suka ke saya? Tuan-tuan, itu yang ada. Gelak-gelak. Nampak? Tuan-tuan sekalian, sama je dua orang ni. Tuan-tuan, contoh, dia bayar zakat. Beli 2 banglo dekat Johor, satu tahfiz muslimat, satu tahfiz muslimin. Tak payah bayar. Tuhan bagi dia percaya. Setahun 15 orang, 14 orang. Tapi terhad banglo besar, mana 70 orang perempuan, 70 orang lelaki. Allahu Akbar. Saya mengaji Pakistan, ibu-ibu, sekupang pun tak bayar. Sebab apa? Rakyat jelata dia. Cuba tuan tengok, tuan-tuan pi mana-mana, kalau tak ada orang Pakistan pembohong, tuan-tuan pergi Jerman yang buat makgan, yang buat skating kereta mewah yang mahal, Lamborghini, Ferrari, yang buat tu pakar, namanya ialah orang Islam Pakistan, tapi zakat tak pernah tinggal. Pensyarah bos bahagian atom nukleus dekat Harvard, Oxford University pun daripada Pakistan, tapi dia ambil duit dia infak ke sekolah untuk buat universiti dan sebagainya. Kami duk makan duit mereka mengaji. Dia tak pernah bankrupt. Sebab apa? Sebab tuan-tuan sekalian, hasil perjuangan dia jihad ekonomi, jihad bisnes. Sebab itu muslimin sekalian, pada Ustaz Fauzi cakap tadi lah, Ustaz Fauzi dia jadi duta juz tok guru. Tuan-tuan kata apalah ustaz-ustaz duduk menega duduk muka kat pungkok bah. Tuan-tuan, sebab kita support. Cuma Ramli Burger ni tak perlu nanti kami jadi duta. Sebab burger dia memang orang gila suruh. Tuan-tuan, orang minat. Batu tak bawa produk dia dah terkenal. Ini sumbangan dia untuk buat ceramah satu Malaysia. Tak mustahil kami akan merayak pula ke petani dan selatan Thailand. Tak mustahil. Sebab apa dia? Dia yakin orang petani pun beli daga beging pula. Burger daging Ramli. Burger daging pula. Cakap dia India orang. Tiba-tiba tuan-tuan dan puan duk kira. Ini kita kena ingat. Ustaz Fauzi kata apa lah ustaz ni jadi duta apa semua bla bla, lebih kurang apa ni. Tak ada orang lain kan duduk muka. Tuan-tuan, kita support. Kalau muka Ustaz Fauzi boleh jadi laku company tu, yang mana company tu tanya Ustaz Fauzi, dia terlibat bayar zakat, ya, juta setahun kemungkinan, apa salahnya membantu? Kebetulan orang kenal kami, orang kenal saya, orang kenal Ustaz Firdaus. Lepas tu saya pun main tu duta kasih gol anak edar. Anak edar ditubuhkan tahun 1983 Cikgu Osman arwah. Isteri ada lagi Bonda Haji Aisyah Omar, orang Pulau Pinang. Yang mula-mula buat sabun popok ni, sabun anak edar, buat itu, buat ganti Ajinomoto apa semua ni, sikit Allah ni puluh ribu dah ahli-ahli dia. Sale tahun lepas dekat 4 juta. Asal tak sampai. Sebab apa? Sebab panggil ustaz tolong buat jihad bisnes. Habis buh muka aku bukan lawa mana pun, senyum pun bibir tebal. Tuan-tuan, buh alhamdulillah orang beli, kita sokong, kita support. Tu belakang orang mama haji ni tak beranak, tak mengandung,
kahwin kat 8 tahun. Tuan-tuan puas tidak, katil habis pecah. Tukar katil bersalin, dia tak bersalin lagi. Alhamdulillah jumpa, tengok bukan pasal produk, pasal muka ustaz Aslan. Dia pun beli. Ustaz boleh yuk bang, beli try mana tahu. Hantar dekat kita testimoni. Alhamdulillah ustaz, alhamdulillah Facebook. Ya, kami dah makan dinda dan kekanda, tak mengandung 8 tahun menikah. Alhamdulillah, mungkin disebabkan pemakanan ini isteri saya dah mengandung. Kita pun seronok, produk kita 100% sama je Ustaz Guru, sama kelang selari bulan. Cuma lain cara menjual, lain kami menjual. Tapi dutanya aku, Tok Guru, muka dia. So benar ni bukan kata kita apa ustaz ni, sebab ada syekh baru ni orang tak jumpa, anda tak pergilah. Jangan duduk seronok muka ambil iklan bla 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 bla. Kita kata bukan syarikat kapiak. Ubat gigi mukmin dulu duk gaduh kapiak punya. La Tun Haji Zaihal, orang beretang mindah je, taman beretang mindah, dia ambil 100% pulih balik kulit-kulit, kotak-kotak semua, ya. Dan insya-Allah 2.5 juta tanah dekat Perda kita beli untuk buat kelang ubat gigi mukmin. Dan dia peneraju halal ubat gigi nombor 1 di Malaysia. Colgate belum tentu kita punya. Dia tak bayar zakat. Mukmin bayar zakat tahun lepas dekat 1 juta lebih. Siapa ambil gosot? Hampa gosot. Kalau tidak mana berani buat peraduan 1 million. Syarikat kalau tak dapat untung hebat, tak berani buat 1 million. Baru yang dapat berpuluh orang, 40 orang. Belian mah 8,000 seorang. Kalau 40 orang dah berapa? Dah kat 320,000. Tapi siapa tuan-tuan tiba-tiba tuan tahu tak? Yang beli tu bukan orang Melayu Ustaz, orang Cina. Kita duk sokong produk orang kapiak. Kalau tak ada tu lain cerita, tapi dah ada, tolonglah. Macam syarikat insurans, Takaful Malaysia ada, Takaful Ikhlas ada, Etika Takaful Maybank ada. Apa? MAA, orang kita yang duk tebiang pergi ambil syarikat Yahudi kapiak buat apa? Dia pun ambil, dia bunuh orang kita kat Palestin. Tu syarikat yang top kat Malaysia tu. Siapa insurans angkatan tentera Yahudi? Depa. Kita jenis tu, orang kata gila babi, marah. Tuan-tuan, ni masa ni bukan ni macam beletak lah ni. Tuan-tuan, insya-Allah, ya, tuan-tuan sokonglah. Apa yang sebut sokong sini, jangan takut tuan-tuan. Return on investment, pulangan daripada pelaburan tuan-tuan. Jadi saya penceramah, Ustaz Firdaus pun cikgu dia bantu jadi penceramah, orang terkenal dalam Malaysia. Maka jangan takut tuan-tuan. Bukan kata kami nak mau bodek mengampu apa saya dapat dengan ibu-ibu dengan bapa-bapa sekalian, melainkan janji Allah benar. Masuk dalam kubur Allah, antara bekalan dia nak tanya ialah sedekatun jariyah. InsyaAllah mau dapat kebaikan. Dan belakang sana sebelum saya nak ni pun ada promosi belakang, pergi tengok. Saya juga terlibat dengan usahawan. Saya diberikan hak eksklusif satu kabilah di Yamah Darul Maut. Kita bawa madu, mana madu tak bawa dah habis dah, ya. Yang ada sauda dan juga zaitun. Sauda ni kita ambil daripada Mesir ataupun daripada Ethiopia, Habsyah. Zaitun Tunisia. Harga dia 210 kapsul, kita jual RM60 saja. Berbanding dengan pasar-pasar lain. Sebab kita bukan ada orang tengah, kita direct. Kita tengoklah insya-Allah, moga-moga ada kebaikan. Yang ada gout, ada masalah jantung, masalah kecil manis, kecil masan dan sebagainya, buat. InsyaAllah tengok di belakang sana. InsyaAllah. Wallahu alam. Ustaz Firdaus. Jumpa lagi adik-adik. Belajar rajin-rajin. Belajar rajin. Hampa jangan duk fikir kepala otak hampa jadi hafiz, nanti jadi imam dapat duit sebulan 5,000. Haram hampa fikir macam tu. Faham tak? Hampa belajar kerana ilmu. Berjaya tak belajar bukan kerja hampa. Allah bukan bodoh, Allah bukan pembohong. Apa rajin belajar, Allah bagi kejayaan. Tapi kalau ada niat yang lain, belajar mengaji dapat al-hafiz, orang hormat, tak payah. Adik-adik, orang mengaji agama jangan takut adik-adik. Bapa jangan takut. Saya kata ke anak saya, hak besar
4-5 orang semua 7. Jangan duk fikir kerja dengan kerajaan, jangan fikir kerja dengan orang. Abah ada rezeki, hampa kerja dengan abah. Sebab apa? Warisan ekonomi kepada anak-anak. Tak mustahil. InsyaAllah adik-adik belajar Al-Quran. Ustaz Fudu cakap, tengok negeri Kelantan tahun 1990 buat mahat sains tahfiz. Ada seorang penulis pengarah dekat Kelantan, namanya contohlah IR Engineer Fauzi bin Mustafa Al-Hafiz. Contoh 90 lah tahu berapa? 2014 penulis pengarah engineering jurutera, depannya IR, belakang Al-Hafiz. Allahu Akbar. Kami pun naif sangat. Saya tak ada IR, JKR pun tak ada depan, Al-Hafiz pun tak ada. Tuan-tuan, kombinasi adik-adik dengan kami akan jadi tua, jadi ustaz-ustaz tua, hampa ustaz muda. Kita gabung balik belajar dengan orang yang tua-tua, ambil pengalaman dia orang, sebab anda selamat di waktu tua anda. Wallahu alam. Agar semua terhibur pada malam ini, dan hiburan sensasi daripada kami, ya, daripada kami USB UFO UFM, ya, Ustaz Wali Mustafa Ustaz Bahrain. Dan kalau ada kalimah-kalimah yang terkena kepada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata tidak yang hidup atau yang bakal mati, semata-mata rasa padan muka. InsyaAllah jumpa lagi. Akhir kata adik-adik semua ibu, pucuk paku ubi kayu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Aslin yang buat penutupan yang begitu baik sekali. InsyaAllah mudah-mudahan menjadi satu lagi lembaran baru hidup kita selepas ini. Kita mencari yang halal, walaupun dia mahal sikit tak apa, asalkan ia halal, dan pastikan halal baru beli, pastikan ramli baru beli. Tuan-tuan sekalian, saya mempersilakan Ustaz Fauzi untuk menyampaikan sikit sumbangan kumpulan ramli kepada pihak madrasah. Ustaz, tanda ingat dan tanda sokongan pihak madrasah dengan program ceramah pada malam ini. Majlis persilakan Al-Fadhil Ustaz Muttalib Ma'ruf bagi menerima sumbangan daripada syarikat kumpulan ramli. Dengan Al-Fadhil Ustaz Muttalib dipersilakan, atau wakil daripada pihak madrasah. Sekalian, saya mewakili teman-teman di kumpulan ramli mengucap terima kasih kepada pihak sekolah dan madrasah. Okey. Okey, terima kasih kepada Ustaz Fauzi, Ustaz Aslin dan semua tuan-tuan, dan kita jumpa lagi insya-Allah. Saya mohonkan maafan terkasar bahasa mewakili teman-teman ahli panel jika ada terkasar bahasa dan sebagainya. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan, terima kasih kepada semua yang terlibat. Dengan lafaz aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.